Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesudian dan kesetiaan anda bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Untuk kita bercerita, setelah lebih setahun Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin mengetuai Kerajaan Perikatan Nasional dan juga mengetuai Kerajaan Persekutuan, sudah pastinya kita melihat beberapa hubungan dua hala, sama ada bilateral ataupun multilateral, cuba untuk dibaik pulih dan juga cuba untuk diperkukuh di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga pimpinan Jemaah Kabinet yang lain. Apa yang pasti, rentetan daripada lawatan ke Arab Saudi dan juga UAE atas memenuhi undangan kedua-dua negara tersebut, maka keberhasilan dan juga prospek serta output yang akan dinilai hasil daripada lawatan tersebut bukan sahaja akan memberikan kebaikan dan keuntungan kepada negara penganjur, tetapi juga kepada negara Malaysia, khususnya kepada rakyat Malaysia. Dan juga kalau kita bercerita tentang hubungan luar dan juga hubungan antarabangsa, sudah pasti Malaysia perlu mengamalkan konsep berdiplomasi dan juga perlu untuk meletakkan diri dan juga negara kita sebagai sebuah negara yang berdaulat di samping menghormati konstituensi ataupun kita kata kedaulatan sesebuah negara lain dalam kita menjalinkan hubungan dua hala ataupun pelbagai hala. Untuk bercakap lebih lanjut tentang hubungan luar Malaysia diperkukuh pada malam ini dan juga rentetan oleh lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita amat bersati untuk bersama dengan Tuan Harizal Hazri sekali lagi, iaitu Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam. Harizal, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, kita bersua kembali lagi dalam masa seminggu saja. Dua kali kita memperkatakan tentang hubungan luar negara kita diperkukuh. Cuma kalau dahulunya kita banyak bercerita tentang apakah konsep hubungan luar negara ataupun hubungan sama ada bilateral ataupun multilateral, hubungan yang dipayungi di bawah institusi pertubuhan antarabangsa. Cuma apabila kita menilai tentang hubungan antarabangsa ataupun international relationship, sudah pasti ia berbeza. Pasca pandemik ini menghasilkan satu hubungan diplomasi yang bersifat virtual diplomasi. Makanya sebarang perbincangan, pertemuan itu dilaksanakan bukan tersekat tetapi masih boleh dilakukan, cuma tidak secara bersemuka. Maka dalam konteks untuk kita mengekalkan diplomasi pasca pandemik ini, di manakah letaknya Malaysia dalam memastikan integriti politik terjaga, malah hubungan antara negara-negara di peringkat dunia juga terpelihara? Terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya. Saya rasa untuk kita mula bercakap tentang diplomasi pasca pandemik, kita harus memahami bahawa kita sedang berdepan dengan norma-norma yang baru. Kita sering memperkatakan tentang norma yang baru dalam kehidupan, di rumah mungkin, di sekolah untuk anak-anak kita, di tempat kerja. Tentu sekali norma yang baru ini juga akan berlaku di antara perhubungan antara negara. Kita sangat bernasib baik pada hari ini kerana teknologi itu membolehkan beberapa perkara ini berlangsung walaupun di dalam keadaan pandemik. Saya tidak katakan bahawa kita ini tidak tersekat, tetapi ada kebolehan mungkin yang lebih baik hari ini dibandingkan dengan 20 tahun yang lepas. Jadi antara teknologi yang membantu hubungan antarabangsa pada hari ini adalah teknologi komputer dan virtual, kan. Jadi kita mampu saja bersiaran, kita mampu berbincang dan sebagainya. Tetapi itu pun tidak lengkap. Itu belum 100%. Jadi perlunya ada masih persemukaan, tetapi mungkin mengikut norma atau prosedur-prosedur yang tertentu. Jadi bagi saya, kita melihat bergerak ke hadapan daripada segi hubungan antarabangsa, kita akan melihat banyak perkara-perkara yang baru, yang inovatif, yang akan diperkenalkan, kerana kita sendiri faham bahawa walaupun vaksin itu sudah ada, kita mungkin harus berdepan dengan 2 atau 3 tahun lagi sebelum kita boleh kembali kepada norma yang lama. Jadi dalam masa 2-3 tahun ini, pelbagai perkara kita harus jalankan, pelbagai isu kita harus selesaikan. Jadi kita harus menggunakan apa sahaja yang ada dan kita juga harus mengambil peluang ini untuk berinovasi supaya kita dapat juga sama-sama memberikan input-input yang terbaik supaya bukan sahaja untuk Malaysia tetapi juga untuk kepentingan serantau dan juga humanity sejagat, ya. Di sebalik kita bercakap tentang pandemik COVID-19 yang mendunia ataupun yang memberikan bahana kepada seluruh negara di peringkat global, tidak ada negara yang terkecuali dalam menerima kesan daripada pandemik COVID-19. Ia diterukkan lagi apabila dalam kita mendepani pandemik ini, sudah pasti krisis-krisis yang sudah pun berlaku makin menjadi-jadi, malah makin bertambah disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan ia tetap berlaku. Seperti krisis kemanusiaan, krisis
krisis makanan, malah pencerobohan wilayah juga masih terus berlaku. Jadi dalam hal ini, bagaimana situasi politik negara di peringkat global ataupun situasi negara-negara global ini menjadi suatu catalyst ataupun pandemik ini sebagai catalyst kepada keadaan yang semakin membarah disebabkan oleh pandemik COVID-19? Sebenarnya memang masalah itu sudah ada dan masalah itu berterusan. Pandemik ini memburukkan lagi masalah itu. Mungkin kalau kita boleh mengambil satu contoh seperti masalah kekurangan makanan di dunia ini dengan populasi yang bertambah, dengan iklim yang tidak menentu di banyak tempat di dunia ini, kita sebelum pandemik lagi sudah berdepan dengan masalah kekurangan makanan yang tinggi. Banyak negara-negara yang tidak mampu untuk menyediakan makanan yang secukupnya untuk populasi di dalam negara itu. Dan ini juga sangat sering berlaku di negara-negara miskin. Ya, tentu sekali. Jadi dengan adanya pandemik ini, negara-negara yang mampu memproduksikan makanan contohnya juga terjejas. Jadi sudahlah kita ada negara-negara yang sudah memang tidak kekurangan makanan, dengan terjejasnya operasi untuk produksi makanan ataupun rantaian produksi itu sendiri putus oleh kerana pandemik ini, maka negara-negara tadi akan lebih teruk terkesan. Ini adalah sesuatu yang sangat merunsingkan, tentu sekali dan kita juga tahu dan kita mendapat data antarabangsa yang menunjukkan bahawa tahun 2021 contohnya akan menjadi tahun yang sangat-sangat mencabar daripada segi perubahan iklim antarabangsa. Ini masalah yang sangat ataupun masalah yang harus kita atau depani dengan secepat mungkin. Jadi dengan mempunyai masalah itu, masalah iklim antarabangsa, kita sudah tahu bahawa produksi makanan akan lebih menurun. Dan negara-negara yang terkesan ini sudahlah mereka memang sebelum pandemik sudah terkesan. Dengan pandemik, income atau pendapatan mereka lebih berkurangan dan tambahan lagi mereka mungkin tidak dapat menghasilkan makanan, walhal lebih teruklah untuk mereka mengimport makanan. Jadi bayangkan bagaimana kita harus berfikir untuk menyelesaikan masalah ini, dan bukan untuk Malaysia sahaja tetapi sejagat. Dan penting untuk kita terus berusaha untuk membantu menyelesaikan, sebab kita tidak boleh mempunyai mentaliti bahawa ini adalah masalah orang lain dan kita tidak mahu masuk campur. Tak boleh. Kerana kalau kita mempunyai mentaliti yang sebegitu, tentu sekali tidak berapa lama daripada sekarang masalah itu akan sampai ke perairan kita, akan mula sampai masuk ke dalam negara kita. Jadi sebenarnya sebagai sebuah negara yang bertanggungjawab, dan Malaysia ini sentiasa mahu menjadi negara yang bertanggungjawab di arena antarabangsa, kita harus memikirkan mekanisme dan cara-cara yang terbaik bagaimana kita dapat memainkan peranan untuk mendepani atau mungkin menyelesaikan masalah-masalah ini. Sudah pasti cara yang terbaik itu apabila lawatan rasmi itu diterjemahkan dengan satu perbincangan yang lebih bersifat diplomatik dan juga lebih terarah kepada hubungan dua hala antara negara-negara. Rentetan daripada lawatan rasmi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Indonesia, kemudian disusuli dengan lawatan rasmi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Arab Saudi, memenuhi jemputan oleh Raja Arab Saudi dan juga disantuni oleh Timbalan Perdana Menteri Arab Saudi yang juga merupakan Putera Mahkota Arab Saudi. Kita akan saksikan seketika sedutan sidang media Menteri Luar di Riyadh. Prince Mohammed Salman to receive Yang Amat Berhormat Perdana Menteri is also his decision. It's never been done. Saya pernah membuat banyak mengiringi banyak Perdana Menteri kita sendiri ke Saudi Arabia. Tak pernah Putera Mahkota sendiri datang menerima Perdana Menteri kita. Setahu saya sejak COVID, Al-Malik Salman tak pernah berjumpa dengan pemimpin negara secara fizikal. Jadi itu juga menggambarkan betapa eratnya hubungan kita dengan pemimpin tertinggi di Saudi Arabia, dan titah Raja Salman untuk Putera Mahkota mewakilinya menerima dan berbincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
bagi saya itu pun saya cukup bangga dan syukur dan berterima kasih sangat kepada ke bawah Al-Malik Salman. Baik, kita bersua kembali. Ini merupakan salah satu daripada hasrat yang diterjemahkan oleh kerajaan Malaysia melalui kenyataan oleh Yang Berhormat Menteri Luar sendiri untuk melihat bagaimana hubungan antara Arab Saudi dan juga Malaysia diperkukuh, dan apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut disantuni oleh Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan putera mahkota Arab Saudi, maka ini menggambarkan kepada bagaimana untuk kita mengembalikan semula hubungan baik antara Malaysia dan juga Arab Saudi. Mungkin kita boleh menyambung semula perbincangan kita untuk bercakap lebih lanjut tentang bagaimana ada yang menyatakan bahawasanya ini satu peluang terbaik untuk memperkukuhkan kembali hubungan Malaysia dan Arab Saudi. Tetapi sebelum kita bercakap tentang memperkukuhkan semula, apa sebenarnya yang berlaku antara Malaysia dan Arab Saudi dari segi hubungan dua hala dan juga hubungan diplomasi antara kedua-dua negara sebelum ini, Tuan Heriza? Jadi hubungan antara negara ini seperti mana dengan hubungan apa-apa sahaja yang kita ada dalam hidup kita ini, seringkali ada panas suamnya. Kadang-kadang panas, kadang-kadang suam, ada kalanya sejuk, ya. Jadi Malaysia tidak tertinggal dengan Arab Saudi, sama kita dengan Indonesia juga sama, kita dengan banyak negara juga sama. Jadi saya merasakan bahawa ada satu period di dalam hubungan antara Malaysia dengan Arab Saudi ini dia turun ke tahap suam daripada tahap panas. Tidak bermakna hubungan itu putus, tidak bermakna ia keruh, tidak ada apa-apa yang kita buat pun sebenarnya salah. Jadi kita cuba untuk meningkatkan suhu hubungan itu kembali, dan alhamdulillah nampaknya kita berjaya. Seperti yang telah pun dinyatakan bahawa lawatan ini adalah hasil jemputan dan juga diterima di peringkat tertinggi kerajaan Saudi sendiri. Jadi dengan itu kita sudah nampak bahawa kita telah berjaya memperkukuhkan ataupun menghangatkan kembali hubungan negara Malaysia dengan Saudi. Okey. Jadi ini satu perkara yang perlu untuk diperjelaskan, kerana dalam kita memperbaiki hubungan, sudah pasti lawatan ini adalah untuk kita melihat kepada beberapa isu yang boleh untuk ditambah baik, khususnya kepada isu menghantar jemaah haji dan juga umrah ke Arab Saudi, dan juga isu-isu tentang hubungan dua hala dari segi pertukaran teknologi dan juga pertukaran ekonomi. Baik, Tuan Heriza, kita juga nak menyaksikan semula sidang media oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengakhiri lawatan ke Arab Saudi atas memenuhi jemputan oleh Raja Arab Saudi. Ini adalah satu yang amat kita hargai, supaya jalinan hubungan akrab yang telah terjalin selama ini dengan Kingdom Saudi Arabia ini akan dapat diteruskan. Ketiganya tadi kita telah pun menyampaikan ucapan terima kasih di atas segala kerjasama dan sokongan, khasnya yang telah pun disampaikan menerusi King Salman punya relief untuk membantu Malaysia waktu kita menghadapi pandemik COVID pada tahun yang lepas, dengan bantuan yang agak besar, peralatan-peralatan berhubung dengan menguruskan masalah COVID, daripada face mask, ventilators, jumlahnya bermilion. Ini sumbangan sebuah negara sahabat yang amat besar yang kita hargai, dan kita telah ucapkan terima kasih. Ya, itu dia antara kenyataan yang telah pun diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam mengakhiri lawatan rasmi beliau ke Arab Saudi atas memenuhi jemputan oleh Raja Arab Saudi. Perkara utama yang diberi keutamaan adalah seperti mana kita ceritakan tentang diplomasi vaksin ataupun diplomasi perubatan. Sudah pasti Malaysia sebagai sebuah negara yang sedang membangun, memerlukan bantuan daripada negara-negara sahabatnya ataupun negara-negara berdiplomasi dengannya untuk menyegerakan urusan vaksin dan juga pembelian vaksin ini. Jadi dalam perihal ini, sejauh mana kerjasama dengan Arab Saudi itu memungkinkan memberi manfaat kepada Malaysia dari segi urusan diplomasi vaksin dan perubatan tersebut?
Yang pertamanya, apa yang kita tahu sekarang ini daripada segi penerimaan vaksin di Malaysia sebenarnya adalah masih dalam konteks bagi saya fasa yang pertama, ya, di mana vaksin-vaksin ini dibangunkan oleh beberapa syarikat yang telah pun mendapat kelulusan. Tidak bermakna bahawa ini sahajalah syarikat-syarikat yang akan menyediakan vaksin pada masa-masa yang akan datang. Akan ada lagi syarikat yang akan mengeluarkan vaksin mereka tersendiri yang akan mendapat kelulusan pada masa akan datang. Dan kita mungkin sekali akan terus menjalankan hubungan atau kajian di mana kita dapat bersama-sama dengan syarikat-syarikat ini. Sebagai contoh, kita pun tahu kita sudah masuk ke fasa pembotolan vaksin. Jadi bagi saya itu adalah langkah pertama di dalam semua segi untuk menyediakan vaksin itu sendiri, daripada research, daripada kajian, daripada testing, sampailah kepada pembotolan dan penghantaran. Jadi sebagai negara yang mempunyai teknologi untuk membotolkan vaksin dan juga mempunyai kekuatan daripada segi penyelidikan dan juga kekuatan daripada segi bagaimana kita mengurus selia permasalahan sewaktu pandemik COVID-19 ini, terutamanya kerja-kerja yang telah pun dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kita mempunyai reputasi yang sangat baik. Now, itu semua boleh dijadikan sesuatu aset bagi kita bergerak ke hadapan. Jadi apabila kita ke Saudi, dan Saudi adalah satu negara yang sangat-sangat mahu untuk menghasilkan barangan teknologi yang lebih tinggi pada masa yang akan datang. Mereka akan melihat Malaysia sebagai satu rakan untuk membangunkan produk-produk yang berteknologi tinggi, termasuk produk-produk kesihatan. Jadi walaupun secara langsungnya mungkin kita tidak bercakap tentang membuat vaksin dengan Arab Saudi dan sebagainya, tetapi kita boleh sahaja memberi posisi kepada Malaysia dan juga Arab Saudi di dalam rangkaian penyelidikan sampailah penghantaran vaksin itu sendiri. Sebagai contoh, pensijilan halal Malaysia ini sangat-sangat diperakui di peringkat antarabangsa, sebab kita mempunyai mekanisme yang baik, kita mempunyai sistem yang baik untuk pensijilan halal. Jadi kalau kita lihat, itu mungkin salah satu perkara yang kita boleh bekerjasama dengan Arab Saudi, di mana kita boleh memastikan bahawa pembotolan dan penyediaan vaksin-vaksin ini memenuhi standard-standard antarabangsa tertentu, terutamanya daripada segi standard-standard yang meyakinkan atau akan dapat meyakinkan umat Islam di seluruh dunia untuk menggunakan vaksin ini. Jadi tidak semestinya untuk Malaysia ataupun Saudi sahaja. Di seluruh dunia ini ada berbilion-bilion umat Islam. Jadi bagi saya ini mungkin adalah salah satu perkara yang kita dapat sumbangkan, kita dapat buat untuk masyarakat Islam sejagat. Ini tanggungjawab kita di Malaysia, dan lawatan ini boleh sahaja membuka ruang untuk perkara-perkara sebegitu. Bukan saja memberikan manfaat kepada kedua-dua negara, tetapi juga manfaat kepada negara-negara sahabat-sahabat negara sama ada Malaysia dan juga negara-negara Islam yang lain. Itu satu perkongsian yang cukup baik juga untuk kita menilai dampaknya ataupun kesan yang lebih meluas hasil daripada kerjasama antara kedua negara. Tuan Rizal, kita akan berjeda seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Baik, kita bersua kembali dalam Bicara Naratif, masih lagi bersama dengan Tuan Herizal Hazri untuk kita bercakap lebih lanjut tentang memperkukuh hubungan luar negara Malaysia dan juga antara negara-negara peringkat global. Kalau kita rangka kembali dan juga kita imbas kembali hasil dapatan daripada lawatan rasmi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ke Arab Saudi, antara perkara pokok yang diberi keutamaan adalah apabila perkabaran bahawasanya jumlah kuota jemaah haji ditambah sebanyak 10,000 yang mana telah pun dipersetujui oleh kedua-dua negara. Ini satu perkara yang bersifat apabila hubungan kedua-dua negara berdasarkan kepada sentimen keagamaan. Maka dalam hal ini, apakah asas kepada sentimen keagamaan itu membawa kepada satu ruang untuk pemboleh kita kata kemungkinan untuk satu hubungan yang lebih luas, bukan saja berpandukan kepada persamaan dari segi agama antara kedua-dua negara?
Ya, sememangnya itu adalah isu yang sangat penting bagi Malaysia ya, kerana kita pun tahu bahawa urusan haji dan umrah ini adalah urusan yang sangat penting dan kerajaan kita sering kali meletakkan urusan ini sebagai antara urusan yang prioriti ya, yang tinggi apabila kita berbincang dengan Saudi dan sebagainya. Tapi saya juga merasakan bahawa kita tidak perlu melihat ini daripada satu segi. Okey. Kerana hubungan Malaysia dengan Saudi itu adalah satu hubungan yang kaya. Kita mempunyai banyak urusan dengan Saudi, bukan sahaja daripada segi urusan umrah dan haji. Dan kita sekarang terutamanya kita membincangkan bagaimana kita boleh turut serta dalam membangunkan wawasan 2030 minta maaf ya, Saudi, dan wawasan itu merangkumi hal-hal berkenaan ekonomi, berkenaan teknologi dan sebagainya. Tapi saya nak bawa balik perbincangan ini kepada peningkatan kuota umrah dan haji itu. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting dan kita boleh melihat ini adalah hasil daripada perhubungan yang sangat akrab. Tidak mungkin kita dapat berbincang sampai ke tahap ini kalau kita tidak dapat menjalinkan perhubungan yang baik. Jadi tentu sekali ini menunjukkan ya, hasil penambahan kuota ini menunjukkan bahawa Malaysia berada di tempat yang agak tinggi, agak sesuai daripada segi setia kawan ya dengan kerajaan Saudi. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak sering diperkatakan dan saya rasa ini juga penting juga untuk kita nyatakan adalah apabila kuota yang lebih tinggi itu diberikan kepada Malaysia, itu sebenarnya merupakan bukti bahawa Malaysia ini adalah satu negara yang sudah sekian lama dapat menjalankan kawal selia yang baik untuk jemaah haji dan umrah kita. Jadi setiap tahun kita menghantar jemaah haji dan umrah, kita mengawal selia dengan baik. Sudah tentu kerajaan Saudi tidak akan menambah kuota jika setiap tahun kita mendatangkan masalah kepada kerajaan Saudi. Jadi kerajaan Saudi ini memberikan kuota tambahan kerana mereka yakin bahawa Malaysia ini mampu untuk menghantar lebih jemaah kerana Malaysia mampu untuk mengurus selia jemaah dengan baik. Jadi di sini kejayaan ini adalah kejayaan negara Malaysia dan saya sangat bangga dan saya ingin kalau boleh sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, saya nak ucapkan tahniah kepada semua jentera-jentera yang sentiasa bekerja siang dan malam untuk memastikan jemaah kita dapat pergi ke Tanah Suci, dapat dikawal selia dengan baik dan insya-Allah dapat mereka pulang dengan sihat. Jadi oleh kerana ini kita mempunyai reputasi yang baik dan ini membantu. Jadi kalau kerajaan itu bersetia kawan sahaja tetapi reputasi kita daripada segi mengawal selia jemaah haji kita tidak baik, tidak akan bertambah juga kuota itu. Ya, reputasi yang baik itu saya juga nak selitkan kalau kita boleh gambarkan kepada perkongsian di gambar-gambar dan juga perkongsian video tadi yang mana Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin juga antara pemimpin negara yang bertuah untuk berpeluang dijemput dan juga untuk masuk ke dalam Kaabah dan juga untuk berada di Tanah Suci Mekah itu untuk menjadi antara pemimpin negara pertama selepas pandemik COVID-19 untuk melakukan perkara sedemikian. Jadi ini satu perkara yang perlu diberikan penumpuan juga kerana keistimewaan hubungan dan apa yang dibina oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan kerajaan Arab Saudi memberikan dampak yang cukup besar kepada negara kita. Itu persoalan tentang dari segi hubungan keagamaan dan juga urusan haji dan juga umrah. Kita juga melihat kepada hasil dapatannya apabila kerajaan Arab Saudi bersetuju untuk menambahkan jumlah import sawit Malaysia untuk ke Arab Saudi daripada 318,000 tan kepada lebih kurang 500,000 tan dan ini menggambarkan satu pertambahan jumlah bilangan yang banyak. Maka dari hal pertukaran ekonomi dan juga komoditi negara kita, ia banyak menguntungkan komoditi dan juga penghasilan komoditi negara tersebut, Tuan. Sudah tentu, sebab ini saya nak ungkap kembali apa yang saya dah katakan tadi bahawa pandemik ini memberikan kita ruang-ruang untuk kita berkembang ya. Jadi sebenarnya hasil sawit kita ini boleh dijadikan hasil makanan dengan lebih banyak. Jadi untuk sawit ini bukan gunanya sebagai minyak sahaja ataupun biodiesel saja. Minyak sawit ini telah terbukti dapat digunakan untuk atau ditukarkan kepada menjadi
sumber-sumber makanan yang berkhasiat dan berzat. Jadi Saudi contohnya akan melihat sawit ini sebagai satu komoditi yang penting, di mana dengan sedikit tambahan ataupun pengetahuan teknologi yang lebih tinggi, kita dapat menjadikan minyak sawit ini atau menukarkan minyak sawit ini menjadi bahan-bahan makanan yang berkhasiat. Sekaligus kita dapat menyelesaikan masalah kekurangan makanan di dunia. Dan kekurangan makanan di dunia seperti yang kita berkatakan tadi, mungkin bukan masalah Saudi atau mungkin bukan masalah Malaysia, tetapi mungkin adalah masalah negara-negara miskin dan juga negara-negara Islam sejagat. Jadi Saudi nampak, ya, ini bukan untuk kegunaan di Saudi sahaja. Ini boleh dijadikan satu bahan yang baik, bahan yang berkualiti dan berzat yang kita dapat share, kita dapat kongsikan bersama dengan negara-negara yang lain. Jadi bagi saya tidak begitu pelik kalau Saudi mahu lebih kelapa sawit dan bagi atau minyak sawit, bukan kelapa sawit, minyak sawit. Bagi saya mereka sudah pun nampak visi ataupun wawasan untuk menggunakan minyak sawit kita dengan lebih baik, terutamanya untuk menggunakan dia sebagai bahan makanan yang berkhasiat. Itu juga untuk kita menentang perang dagang yang dikenakan oleh negara-negara Eropah terhadap industri sawit negara kita, dan dampaknya juga kita melihat kenaikan harga sawit. Sedikit persoalan juga tentang kalau kita melihat tentang bagaimana kehubungan kedua negara ini, Malaysia dan juga Arab Saudi pernah menjadi pengerusi OIC secara putaran juga kitarannya itu. Maka ia menggambarkan bahawasanya ada harapan dan juga masa depan yang cerah untuk pertubuhan OIC itu sendiri, mempunyai kepimpinan negara-negara yang boleh membawa OIC ke hadapan, malah satu jalinan kerjasama yang kukuh antara negara-negara di dalam OIC juga. Betul. Sebab kita pun tahu bahawa umat Islam di dunia ini semakin hari semakin ramai. Lebih banyak negara-negara yang mempunyai orang-orang yang beragama Islam hari ini berbanding dengan 30 tahun yang lepas. Ya. Jadi tentu sekali pertubuhan OIC itu akan dapat memberikan impak yang lebih besar di kalangan negara-negara yang menganggotai OIC dan juga negara-negara di luar keanggotaan OIC, kerana mereka bukan negara Islam, tetapi di dalam negara mereka itu banyak orang Islam. Itu yang pertama. Jadi bagi saya OIC akan terus relevan. Yang kedua adalah visi supaya OIC ini mempunyai tanggungjawab yang besar ataupun memberikan impak yang lebih besar. Tentu sekali kita harus bersedia, semua negara Islam termasuk Malaysia harus bersedia untuk memainkan peranan yang lebih besar. Ini penting. Kita tidak boleh mengharapkan OIC itu memberikan impak yang besar kalau kita tidak mahu memainkan peranan yang lebih tinggi di dalam OIC. Sebab OIC itu sendiri tidak boleh secara automatiknya memainkan peranan kalau negara-negara tidak mengambil tanggungjawab itu. Jadi saya rasa Malaysia telah pun menunjukkan kesanggupan yang agak tinggi. Malaysia akan terus insya-Allah menunjukkan kesanggupan ataupun membuat perkara-perkara yang boleh memberikan impak-impak positif serantau, dan saya rasa inilah yang boleh kita jadikan sebagai contribution ataupun hasil kita ataupun apa yang kita boleh kongsi dengan masyarakat antarabangsa. Kalau boleh saya ambil satu contoh. Kita Malaysia ini telah berjaya mencapai semacam perdamaian di Mindanao. Itu perkara yang sangat besar. Kerana perperangan di Mindanao itu sendiri dengan Manila telah berlaku pada sekian lamanya. Ya, banyak usaha-usaha yang telah dijalankan untuk mencapai perdamaian itu. Apabila Malaysia memberikan sumbangan kita dan apabila kita berusaha dengan sedaya upaya untuk mencapai semacam perdamaian di situ, alhamdulillah telah pun tercapai dan kita sudah nampak bibit-bibit akan wujudnya satu kawasan autonomi bangsa Moro pada masa yang akan datang. Nah, tentu sekali di daerah situ ramai orang Islam, ya, dan Malaysia juga adalah sebuah negara majoriti orang Islam. Jadi kita dapat menunjukkan, ini adalah contoh reputasi kita. Kita dapat menunjukkan kepada Saudi, kita dapat menunjukkan kepada negara-negara lain seperti mungkin UAE ataupun negara Indonesia, dan ini adalah negara-negara penting di dalam OIC. Jadi kalau Malaysia boleh memainkan peranan sebegitu sebagai sebuah negara, bayangkan apa yang kita boleh buat kalau kita semua berkoalisi dengan lebih baik dan mempunyai visi yang teguh
asas yang kukuh untuk perdamaian sejagat ataupun untuk pembangunan sejagat, insya-Allah kita boleh capai keadaan dunia yang lebih stabil. Tuan Lalang sudah menyentuh tentang isu Filipina itu. Seketika nanti saya akan menyentuh juga tentang hubungan Malaysia di peringkat serantau Asia Tenggara. Semuanya seketika nanti dalam Bicara Naratif. Sentimen pelabur adalah amat penting bagi sumber penciptaan pekerjaan. Dari aspek ini, keyakinan dalam pasaran Malaysia tetap teguh, terutamanya daripada pelabur asing berdasarkan pelaburan sebanyak 23.1 bilion ringgit dalam pasaran bond sehingga Ogos 2020. Pelaburan asing bersih di Malaysia juga kekal positif daripada 2.2 bilion pada suku kedua 2020 kepada 6.1 bilion pada suku keempat 2020. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif. Ya, memang benar apa yang diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah untuk menarik lebih ramai pelabur-pelabur asing. Dan nilai pelaburan itu juga haruslah melihat kepada pelaburan yang berkualiti. Dan sudah pasti pemilihan negara-negara yang boleh melabur dalam satu pelaburan yang berkualiti itu amat penting. Seketika ini adalah kita melihat bagaimana Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun tiba di Emirat Arab Bersatu ataupun UAE untuk melakukan rawatan rasmi beliau ke sana lebih kurang sehari sebegitu. Jadi dalam hal ini, UAE itu dilihat mungkin dari segi pendapatan per kapitanya, malah GDP-nya itu sendiri juga adalah melebihi daripada apa yang dimiliki di Malaysia. Dan kita melihat UAE itu sebagai entiti ekonomi yang boleh memberi satu ruang lingkup yang baik dan bermanfaat untuk Malaysia. Cumanya dari segi perbincangan kepada hubungan dua hala antara Malaysia dan UAE, apakah antara faktor yang boleh dimanfaatkan oleh Malaysia daripada negara seperti UAE? Jadi negara Emirat Arab Bersatu ini atau UAE dalam bahasa Inggeris, ya, dia sebenarnya adalah satu perkumpulan negeri-negeri atau mungkin negara-negara kecil yang sangat menarik kerana mereka mula membina kekuatan kewangan mereka daripada hasil bumi, ya, minyak dan gas dan sebagainya. Tapi yang menariknya tentang UAE ini, dia tidak pernah berhenti. Dia sentiasa memikirkan apa yang pandemik COVID-19 ini. Saya perlu katakan, ya, UAE adalah antara negara yang pertama yang telah pun mengadaptasi satu mekanisme untuk pembikinan polisi-polisi sosial yang lebih cepat ataupun dikenali sebagai urus selia tangkas atau dalam bahasa Inggerisnya adalah agile governance, ya. Jadi urus selia tangkas, urus selia polisi tangkas ini sangat penting bagi setiap negara kerana pandemik COVID-19 telah pun menunjukkan kepada kita bahawa kita harus mempunyai polisi-polisi yang reaktif, yang sangat cepat. Kalau kita boleh ada polisi yang proaktif lebih baik. Tapi selalunya polisi kita susah untuk proaktif, kita harus mempunyai polisi yang reaktif. Tapi polisi yang reaktif ini harus reaktif dengan cepat. Kalau kita terlambat untuk memperkenalkan polisi-polisi ini, ia boleh terus merenjatkan ekonomi kita, terutamanya kalau kita ada sesuatu permasalahan antarabangsa seperti pandemik COVID-19. Ini adalah sesuatu yang kita boleh belajar daripada UAE. Kita boleh lihat daripada segi sistem urus selia polisi awam kita ataupun good governance, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu sekali daripada segi bidang teknologi. Dan yang ketiga, tentu sekali dari segi keterbukaan UAE ini terhadap menyelesaikan masalah-masalah antarabangsa. UAE adalah antara negara terkehadapan apabila kita membincangkan tentang menubuhkan semacam koalisi untuk menangani permasalahan pemakanan yang berkurangan di dunia ini. Jadi insya-Allah ini adalah antara perkara yang akan dibincangkan, dan saya rasa Malaysia tentu sekali akan turut
serta dengan UAE untuk membentuk koalisi yang akan membendung masalah pengurangan makanan sejagat. Pembangunan yang diperoleh dan juga dinikmati oleh UAE tersebut ataupun bagaimana kemajuan dari segi teknologi adalah banyak disebabkan dan juga digerakkan oleh kekayaan hasil buminya ataupun kekayaan kepada UAE itu sendiri yang mempunyai sumber dan juga hasil untuk melakukan pembangunan dan juga pembinaan yang dalam kadar yang drastik. Cumanya apabila kita membanding bezakan antara kapasiti ekonomi Malaysia dan juga kapasiti ekonomi UAE, maka adakah perbincangan dan juga kerjasama itu akan menjadi adil kepada kedua-dua negara? Kerana sudah pasti negara-negara yang besar seperti UAE dan maju seperti itu hanya menginginkan kerjasama yang boleh membawa manfaat kepada negara mereka. Jadi di manakah letaknya duduk Malaysia dalam perihal kerjasama dengan UAE tersebut? Jadi seperti mana UAE mahu mementingkan apa yang boleh mendatangkan keuntungan untuk UAE, Malaysia juga sudah pastinya akan mementingkan apa yang mendatang atau boleh mendatangkan keuntungan untuk Malaysia. Dan ini bagi saya adalah strategi hubungan antarabangsa. Ini bukan sesuatu yang janggal, ya. Ini berlaku setiap hari dalam hubungan antarabangsa. Dan Malaysia ini alhamdulillah daripada segi strategiknya kita sangat menitik beratkan pemikiran daripada segi bagaimana kita boleh menguntungkan negara kita, contohnya daripada segi hubungan. Jadi tentu sekali perbincangan antara wakil-wakil kerajaan kita, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Luar dan sebagainya di UAE ini sudah tentu sekali akan menitik beratkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan keuntungan untuk Malaysia. Tetapi kalau keuntungan untuk Malaysia sahaja tidak adil. Jadi kita harus juga memikirkan bagaimana UAE akan lihat perkara-perkara ini yang juga dapat menghasilkan keuntungan untuk UAE. Jadi ini penting. Kita harus mencari common interest ataupun kepentingan bersama. Jadi apabila kita boleh jumpa kepentingan bersama ini, kita dapat bergerak atau mengembangkan industri. Itulah antara perkara penting ataupun kerja penting yang harus dilakukan di dalam hubungan antarabangsa dan insya-Allah kita telah memperlakukannya dengan agak baik. Ya, insya-Allah dengan track record yang kita miliki dengan negara-negara seperti UAE dan juga Arab Saudi, maka ia memungkinkan untuk penerusan sebuah hubungan yang berterusan dan juga lebih mapan pada masa depan. Sekarang kita beralih pula kepada bagaimana Malaysia meletakkan posisinya dalam peringkat hubungan serantau, khususnya di peringkat negara-negara Asia Tenggara. Kita sedia maklum apabila pandemik COVID-19 ini bukan saja baru-baru ini kita menepani masalah ini, tetapi sudah berpuluh tahun lamanya tentang isu-isu persepadanan antara Malaysia dan juga Indonesia di persepadanan Sarawak dan sebagainya, persepadanan antara Sabah dan juga perairan Filipina, malah pendirian Malaysia dalam isu pelarian Rohingya di Myanmar dan juga isu-isu tentang krisis selatan Thailand. Jadi dalam hal untuk kita menangani isu-isu tentang persempadanan, pembahagian wilayah dan juga isu-isu tentang kedaulatan sesebuah negara yang berdaulat di Asia Tenggara, apakah sebenarnya antara perkara pokok persoalan yang perlu diambil perhatian dari segi pendirian Malaysia sendiri dalam untuk kita melihat seolah-olah menarik benang di dalam tepung, rambut tidak putus, menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, benang ataupun tepung itu tidak berselerak. Itu bagi saya sebenarnya kalau kita melihat ASEAN ini, rantau ASEAN, ini sebenarnya adalah antara rantau yang banyak mempunyai masalah persempadanan. Dan mungkin alasan kenapa kita mempunyai masalah persempadanan yang sebegitu banyak adalah kerana banyak negara-negara anggota ASEAN ini adalah negara-negara yang pernah dijajah pada suatu masa. Jadi kita pun tahu konsep penjajahan itu apabila mereka mahu melakarkan sempadan itu, dia ambil satu kertas, dia lakarkan daripada segi peta. Dia tidak pernah mengambil kira etnik, tidak pernah mengambil kira sejarah ataupun culture, budaya dan sebagainya. Jadi apabila 20-30 tahun sempadan itu dilukis dengan sembarangan, kita tentu sekali akan menghadapi masalah. Jadi kita tidak boleh melihat itu sebagai alasan dan kita tidak mahu menyelesaikan
masalah itu kan. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu pula, kita telah pun cuba mewujudkan mekanisme-mekanisme yang tertentu. ASEAN contohnya adalah antara mekanisme yang baik di mana kita dapat menarik negara-negara anggota untuk menjalinkan hubungan yang baik supaya walaupun berlaku isu-isu persempadanan ini, kita mungkin mempunyai saluran-saluran yang tertentu di mana kita boleh berbincang. Kita tidak perlu sentiasa mengakhiri isu-isu ini dengan peperangan, kerana itu tidak akan menguntungkan sesiapa. Itu akan menjadikan perkara yang lebih buruk ataupun situasi yang sangat-sangat complicated ataupun tidak boleh diselesaikan. Jadi bagi saya, antara perkara yang telah pun kita buat adalah kita mewujudkan mekanisme tertentu dan kita sentiasa menggunakan mekanisme itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus terus membuka ruang perbincangan melalui hubungan yang rapat di antara negara-negara ini. Contohnya Malaysia dan Indonesia itu, kalau kita nak cerita isu persempadanan, memang banyak. Malaysia, Singapura, banyak. Jadi, tapi tidak bermakna kita tidak boleh mewujudkan hubungan yang baik dengan negara ini. Dan tentu sekali dengan adanya hubungan yang baik, kita melihat satu lagi langkah ke hadapan menggunakan hubungan itu untuk menyelesaikan masalah persempadanan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, kita juga harus membina kapasiti kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang terkini dan menimba pengalaman-pengalaman yang ada di serata dunia ini untuk kita mencari jalan yang terbaik di dalam konteks kita yang tersendiri, bagaimana kita dapat menyelesaikan krisis-krisis ini. Kerana bagi saya, kalau krisis itu adalah berlaku di rantau Asia Tenggara, adalah lebih baik krisis itu diselesaikan oleh orang-orang yang berada di dalam rantau Asia Tenggara sendiri. Kerana kita memahami sejarah kita, kita memahami budaya kita, dan kita tidak perlu terlalu bergantung dengan orang-orang yang daripada luar rantau kita untuk datang menyelesaikan masalah kita, sebab mereka sebenarnya tidak faham. Mereka belajar tentang kita di universiti. Kita hidup dalam cara kita, jadi kita lebih faham siapa kita. Tetapi kita juga tidak boleh menyelesaikan masalah ini kalau kita tidak belajar, kita tidak dapat memperkukuhkan kapasiti kita dan memainkan peranan yang baik di dalam rantau kita. Jadi itu adalah antara tiga perkara utama, dan ketiga-tiganya telah pun dijalankan. Ini bukan cadangan yang baru. Dia telah dibuat dan sentiasa akan berkembang, dan insya-Allah untuk menyelesaikan masalah ini mungkin akan mengambil masa yang lama. Tetapi saya pasti kalau kita terus menjalinkan hubungan yang baik, menggunakan mekanisme-mekanisme tertentu dan juga membina kapasiti kita untuk menyelesaikan masalah ini, kita dapat menyelesaikannya. Berhubung tentang ASEAN juga, ia sebuah pertubuhan yang mana mempunyai piagamnya tersendiri, tetapi tidak mempunyai kuasa mengikat secara undang-undang ataupun kita kata constitution yang memberikan suatu kata putus kepada apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada negara tersebut. Itu mungkin kita akan sentuh seketika selepas kita berjeda seketika. Semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Kembali dalam Bicara Naratif, memperkukuh hubungan luar negara Malaysia dan juga negara-negara peringkat global, khususnya di peringkat serantau. ASEAN satu penubuhan tetapi tidak mempunyai kuasa mengikat. Jadi bagaimana untuk kita menyeragamkan kuasa-kuasa di bawah naungan ASEAN ini untuk menjadikan ASEAN sebagai satu movement ataupun empowerment kepada ASEAN itu sendiri sebagai satu gerakan yang boleh diyakini di peringkat global? Ini sebenarnya satu proses. Dan proses ini sudah tentunya akan mengambil masa yang panjang. Kalau kita lihat European Union itu sendiri ataupun EU, Kesatuan Eropah, yang mengambil masa lebih daripada 100 tahun untuk mereka sampai kepada satu tahap di mana mereka boleh mungkin bergerak ke atas ataupun ke arah membina satu kesatuan yang lebih teguh. Itu pun tidak berapa teguh, sebab walaupun telah melalui segala pengalaman-pengalaman mereka yang ada dan mereka berjaya mewujudkan kesatuan Eropah itu sendiri, kita lihat
ya, Brexit contohnya, United Kingdom menarik diri keluar daripada Kesatuan Eropah dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat konteks daripada segi ASEAN ini, ia tentu sekali akan mengambil proses yang panjang dan masa yang lama. Saya pasti satu hari nanti ASEAN akan menjadi sebuah kesatuan negara-negara yang lebih kukuh, yang mempunyai pengaruh yang lebih tinggi. Tetapi saya merasakan pada masa sekarang ini ASEAN belum bersedia. Dan banyak lagi yang perlu diperlakukan oleh ASEAN untuk menuju ke arah itu. Contohnya, ASEAN daripada segi penerimaan ASEAN itu sendiri atau branding itu sendiri di kalangan masyarakat di ASEAN bagi saya tidak begitu kukuh. Ya. ASEAN lebih kepada perbincangan golongan elit ataupun golongan-golongan di dalam kerajaan ataupun practitioner hubungan antarabangsa. Tetapi mungkin kalau kita pergi ke sekolah-sekolah atau kita pergi kepada masyarakat yang biasa, mereka mungkin pernah dengar pasal ASEAN, tetapi mungkin mereka tidak tahu apa ASEAN itu atau apa kepentingan ASEAN itu sendiri. Jadi ini telah pun diperkatakan di ASEAN, dan ASEAN telah pun mengambil beberapa langkah yang dipanggil merakyatkan ASEAN. Kerana bagi saya, kalau kita tidak dapat merakyatkan ASEAN itu sendiri, dah kesatuan itu tidak mungkin akan berlaku, kerana kerajaan itu adalah representasi rakyat-rakyat, ya. Jadi itu bagi saya yang pertama. Walaupun sekarang ASEAN tidak mempunyai kuasa yang besar, kuasa ASEAN ataupun kita bukan katakan kuasa lah, ataupun apa orang cakap, pengaruh ASEAN itu daripada segi memanggil negara-negara dan cuba berbincang ke atas isu-isu yang tertentu ataupun mencapai persetujuan daripada segi ekonomi dan sebagainya. Saya merasakan kalau kita dapat meneguhkan ASEAN daripada segi penarafan ASEAN itu sendiri di kalangan rakyat-rakyat di negara-negara ASEAN, ia akan menjadi lebih kukuh dan mungkin akan mempunyai suara yang lebih teguh, yang dapat mengawal selia ataupun menguruskan isu-isu serantau dengan lebih baik. Berbalik pada prinsip asal ASEAN untuk membantu antara satu sama lain dalam kalangan negara anggota. Sedikit berkenaan kejayaan Malaysia dalam menjadi tuan rumah kepada APEC 2020. Ini satu kejayaan ditafsirkan hasil pemerintahan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin juga. Jadi APEC 2020 sebagai permulaan Malaysia menjadi tuan rumah kepada satu persidangan yang agak penting bagi kuasa-kuasa ekonomi dunia. Ya, sebenarnya kita melihat kejayaan kita sebagai tuan rumah APEC itu, bagi saya rakyat Malaysia tidak cukup berbincang tentang kejayaan itu. Kita harus berbangga dengan apa yang kita telah capai pada tahun lepas, ya. APEC ini adalah satu perkumpulan ekonomi yang sangat luas, dan negara-negara anggota APEC ini adalah ekonomi-ekonomi yang penting di dunia, ya. Jadi untuk Malaysia sebagai tuan rumah pada waktu itu dapat memanggil semua negara-negara ini dan dapat membincangkan visi APEC untuk maju ke hadapan selepas matangnya wawasan Bogor itu sendiri, saya merasakan itu satu kejayaan yang baik. Dan isi atau intipati APEC bergerak ke hadapan itu adalah intipati yang baik, yang membincangkan tentang isu-isu kesaksamaan, isu-isu keterbukaan, isu-isu yang di mana perdagangan itu harus berpaksikan kepada undang-undang. Ya, ini adalah isu-isu yang penting yang harus didukung oleh negara-negara anggota APEC. Dan tentu sekali apabila kita bentangkan visi kita yang sekarang sudah pun dikenali sebagai The Putrajaya Vision, ya, ataupun visi Putrajaya 2040, ia ditandatangani terus, diperakui terus oleh semua negara-negara yang hadir pada persidangan APEC. Saya sendiri menyaksikan proses itu berlaku, dan bagi saya itu adalah satu point, ya, ataupun satu titik masa di dalam hidup saya yang sangat penting, dan saya sangat bangga dengan apa yang kita berjaya terkedepankan pada persidangan APEC yang lepas. Alhamdulillah, satu perkongsian yang baik juga.
Dalam lebih kurang sejam kita sudah pun berbincang tentang bagaimana Malaysia memperkukuhkan hubungan luar. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Rizal Hazri dari Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia. Sudah pasti kerangka politik antarabangsa banyak disesuaikan dengan iltizam dasar pentadbiran terkini kerajaan, dan sudah pasti dengan pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin memungkinkan untuk kita melihat terjemahan dasar luar yang lebih baik, khususnya untuk memperbagi hubungan antara bilateral dan juga multilateral antara negara-negara di peringkat global. Terima kasih bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Dengan itu kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan selamat malam.